بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Yang diberikan Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Dikir Surau serta muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita harus mengucap Alhamdulillah kerana Allah beri kita dua nikmat. Pertama, Allah beri kita nikmat Islam. Yang kedua, Allah beri kita nikmat iman. Dengan adanya dua nikmat itu, makanya kita dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Bukan semua orang Allah pilih, hanya setengah orang yang Allah pilih untuk duduk dalam majlis ilmu. Semua manusia ini diberi kunci. Kunci tetapi yang tidak bergigi. Kunci tersebut adalah kunci syurga. Tapi nak buka pintu syurga mesti kunci yang bergigi. Jadi gigi tadi bukan yang Allah bagi, kunci tadi yang bergigi. Maknanya gigi tadi kita yang kena buat. Bagaimana yang dikatakan gigi tadi kita kena buat? Melalui ilmu. Ilmu tadilah yang boleh menggigikan kunci tadi. Maka dengan ilmu yang ada pada diri kita, maka dengan kunci yang ada dan bergigi, maka kita boleh buka pintu syurga. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, fadlul ilm ahabba ilayya min fadlil ibad wa khairid dinikum al-wara'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan ilmu itu lebih aku sukai daripada kelebihan beribadah. Dan kebaikan dalam agama kamu adalah wara'. Nabi suka pada orang yang banyak duduk dalam majlis ilmu daripada melakukan ibadah-ibadah sunatnya lagi. Kalau bertembung di antara majlis ilmu dan ibadah sunat, maka kita kena duduk dalam majlis ilmu, itu lebih afdal. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fil ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi kata, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah permudahkan untuk dia jalan ke syurga. Ini kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Ya, baik. Tuan muslimin muslimat rahmati Allah, itu sebagai mukadimah. Oh, ini jumpa balik tuan. Setelah 5 bulan menghilang. Balik emergency ni tuan. Kan? Sebab mak angkat yang bela saya daripada kecil tu meninggal. Jadi dia sakit seminggu terlantar. Kakak saya hantar SMS, dia kata doktor kata dia ni seminggu lagi. Sebab organ dalam badan semua rosak. Jadi bila kakak saya kata seminggu je, saya pergi cari tiket. Order hari, saya booking hari Ahad minggu lepas. Kemudian saya dapat flight hari Rabu. Untuk 20 apa hari bulan tadi. Jadi dapat sampai sini hari Rabu malam. Pukul 3 pagi saya pergi rumah adik saya. 3.30 pagi malam pagi tu. Esok pagi ni baru pergi ziarah. Buang kat saya dalam perjalanan dia meninggal. Memang tak sempat itu.
Tapi memang niat dah, memang nak uruskan dia. Memang niat tu memang Allah bagi niat untuk uruskan. Jadi dapat urus sahaja. Sementara balik ni 2 minggu, 14 hari pun dah terbang. Jadi dalam masa 2 minggu ni kita gunakan sebaik mungkin, insya-Allah. Setakat ni penuh dah kuliah. Besok 4 lagi, subuh, duha, maghrib, isyak. Isyak pun ada maghrib. Penyendak Allah Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita nak kupas satu ayat daripada surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ni berkenaan dengan angkatan teras dan perintis dan angkatan yang mengikut jejak langkah mereka. Perintis yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Allah kata was-sabiquna awwal, was-sabiquna awwal, golongan yang mula-mula, perintis yang mula-mula yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang mula-mula masuk Islam di kalangan minal muhajirin wal ansar. Mula-mula masuk Islam ni dulu, ni dua golongan ni. Kita kenallah muhajirin. Siapa muhajirin? Muhajirin ni orang yang duduk di Mekah bersama dengan Nabi di Mekah, yang mempertahankan diri Nabi, yang mempertahankan perjuangan Nabi, yang bersama dengan Nabi berdakwah di Mekah, yang bersama dengan Nabi di rumah Al-Arqam ibni Al-Arqam, bersama dengan berusrah dengan Nabi, yang mempertahankan Nabi, yang diboikot bersama dengan Nabi. Lalu mereka ini berhijrah bersama Nabi daripada Mekah ke Madinah, yang ni dipanggil muhajirin. Ansar, golongan Ansar ini golongan yang duduk di Madinah, yang menunggu kedatangan Nabi berhijrah. Golongan yang duduk di Madinah, yang sekadar mendengar apa yang Nabi bawa. Kemudian 6 orang di kalangan orang Madinah ni datang bertemu dengan Nabi. 6 orang pada peringkat awal bertemu dengan Nabi, kemudian mereka berbai'ah dengan Nabi dalam peristiwa Aqabah yang pertama. 6 orang ini bai'ah dengan Nabi, kemudian balik 6 orang ini berdakwah di penduduk Madinah, lalu mereka kembangkan Islam sehingga menjadi 70 orang. Bila mana 70 orang ni datang pada tahun berikutnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berbai'ah kali kedua, iaitu Aqabah yang kedua. 70 orang ni datang jumpa Nabi, yang diketuai, yang dipimpin, yang menjadi nakib adalah Abdullah bin Amru bin Haram radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amru bin Haram ini digelar sebagai Abu Jabir. Kenapa dapat gelaran Abu Jabir? Sebab dia ada anak lelaki yang pertama, nama dia Jabir. Maka Abu Jabir itu maksud dia bapa Jabir. Tu. Macam saya lah kat Yaman, tahu kan, tak panggil saya Khalid. Orang habis panggil ni kampung nama saya, nama kampung saya duduk ni Kampung Syarif Tarasin, iaitu kampung jalan 30. Sana semua nama jalan. Tapi nama jalan 30 tu ada 8 daerah, ada 8 jalan nama yang sama. Ada 8 tempat nama sama. Jalan 30. Sini tak boleh lah. Taman Sedeli tak boleh. Ada 8 nak Sedeli kat daerah Kelang, tak boleh. Satu ya. Sana 30 ada 8. Bayangkanlah. Bila tanya ni, ana ini ilal Syarif Sarazin. Dia kata Syarif, aina Syarif Sarazin? Ini muqabbal Jamatul Iman. Dia berhadapan dengan Universiti Iman. Oh, okey. Taman. Dekat. Sama ni ada. 800. Apa tu? Ya, tentang 16 ringgit. 12 ringgit. Ya, sana lebih.
macam rupiah. Baik. Di sana dia tak panggil saya Khalid, sana panggil Abu Azam. Kenapa panggil Abu Azam? Anak saya yang lelaki pertama tu nama dia Azamuddin Ilyasyah. Azamuddin, orang panggil Azam, tak panggil nama penuh. Dia kata Azam ni 3 nama. Azam, Ad-Din, Ilyasyah. Kita orang Malaysia standard kan letak 3 nama. Itu 3 nama, kira nasib baik aku letak 3 dekat. Ada orang letak anak dia 5 nama. Dia sebut saya satu, Azam, Azamuddin. Kita sebut Azamuddin, tidak. Azam, Ad-Din, Ilyasyah. 3 nama. Itu letak nama, dia kata letak aku nama kan. Asia, Asia. Aisyah, Aisyah. Itu ini orang Arab lah kan. Baik. Sebab apa dia panggil saya Abu Azam? Bapa Azam ni. Orang tak kenal saya Khalid, orang kenal. Antara Abu Azam, ayo. Maknanya kampung saya ni dia lebih kenal Azam daripada saya. Sebab Azam ni mana ceruk dia tak pergi dalam kampung tu. Kenal Azam? Ceruk. Semua masjid kawasan tu tempat dia lepak. Dia lepak dalam masjid sebab tahfiz dalam masjid secara percuma kat sana. Hafiz Quran kat masjid. Lepas asar, lepas maghrib. 2 waktu. Lepas asar, lepas maghrib. Wajib pergi. Anak-anak yang mana semua wajib duduk dekat masjid lepas asar, lepas maghrib. Hafaz Quran. Percuma, tak ada bayar. Sini 300. Sebab nak bayar ke cikgu, nak bayar ke asrama, semua banyak. Sana duduk rumah sendiri. Makna semua orang kenal Azam. Jadi dia letak nama saya Abu Azam. Kenal itu. Ini gelaran orang Arab. Kita ada anak nama Muhammad, letak nama kita Abu Muhammad. Perempuan Ummu Muhammad. Nah. Baik. Ini Abu Jabir. Abu Jabir ni, dia ni ada anak nama Jabir, lalu dia dapat gelaran Abu Jabir. Siapa Abdullah bin Amr ni? Abu Jabir ni, dia ni orang yang mati syahid di dalam medan Uhud. Mati syahid dalam medan Uhud, yang badannya, yang tubuhnya telah dihancur, dicincang oleh golongan Quraisy. Bukan potong 18 tuan-tuan, cincang. Cincang apa? Bila dia cincang, lalu anak dia datang ni, Jabir ni datang, bawa macam karung ni, kutip mayat ayah satu-satu. Allah. Dia tahu baca kisah Abdullah bin Amr bin Haram. Dan lalu waktu anak dia kutip mayat ayah cebisan yang kena cincang ni, kutip, lalu Nabi panggil Jabir. Nabi panggil dekat anak dia Jabir. Jabir, tidak ada orang yang mati kemudian bertemu dengan Allah, bercakap dengan Allah melainkan di balik tirai. Nabi kata dengan Jabir, Jabir, orang lain mati ni, bila mana mati bercakap dengan Allah ni, semua bercakap dengan Allah di balik tirai. Macam ni lah, lebih kurang lah. Di balik tirai, tak apa jelas. Melainkan kecuali bapa engkau. Bapa engkau ni, Abdullah bin Amr ni, bercakap dengan Allah secara direct. Tak ada dinding, tak ada tirai, tak ada apa. Direct. Ni Nabi sebut. Apa yang dicakapkan? Allah bertanya kepada Abdullah bin Amr, wahai hamba-Ku Abdullah bin Amr, mintalah apa yang kau nak minta, aku akan berikan. Minta, aku beri. Allah berkata dengan Abdullah bin Amr. Ni Nabi cerita dekat anak ni. Lalu ayahmu kata apa? Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu, wahai Allah, kembalikan aku ke muka bumi untuk aku syahid sekali lagi. Allah. Ayah dia, untuk aku tegakkan Islam, aku berjuang Islam, aku nak syahid sekali lagi. Kembalikan aku ke muka bumi. Lalu Allah kata apa? Telah terdahulu ketentuan daripadaku bahawasanya tidak akan dikembalikan lagi. Orang mati tidak akan kembali. Pergi tak akan kembali, kata kumpulan Rabbani. Pergi tak kembali. Al-Lagu Rabbani itu. Maknanya orang mati syahid, mati tak hidup. Orang yang tak mati syahid lagi tak hidup. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mungkin.
Tu bagi jemaah duk baca surah Sajdah. Jangan kamu rasa hairan bila mana mereka mati berhadapan dengan Allah, lalu mereka menundukkan kepala mereka, tanda malu, tanda takut dengan kematian mereka. Semua yang mereka dengar dulu, mereka lihat di alam barzah. Lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, hari ini kami telah melihat apa yang kami dengar dulu. Farjatna, ya Allah, kembalikan kami ke muka bumi, ya Allah. Kenapa? Na'mal salihah, kami nak buat amal soleh. Ni orang dosa tak hidup lah. Mati syahid pun Allah kata tak hidup. Abdullah bin Amr minta hidup semula, Allah tak bagi. Lalu kata Abdullah bin Amr, dia kata apa? Kalau begitulah wahai Allah, aku mohon kepadamu wahai Allah, sampaikan kepada orang-orang di belakangku, orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang masih bernyawa, ceritakan kepada mereka bahawa nikmat kurnia yang engkau limpahkan kepadaku, orang yang telah mati syahid ni. Ceritakan balik orang yang hidup ni bagaimana nikmatnya orang yang syahid ni, apa yang dia dapat daripada-Mu wahai Allah. Wih, tuan-tuan, Abdullah bin Amr ni minta dengan Allah benda tu. Nabi cerita dekat Jabir, ayah engkau minta suruh Allah cerita kepada manusia yang hidup supaya biar mereka ni tahu keadaan orang mati syahid, berjihad ni. Tiba-tiba ada orang kata mana ada jihad. Lalu Allah turunkan ayat, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ayat ni asbabun nuzul dia sebab permintaan Abdullah bin Amr. Ayat ni, farihina bima atahumullah min fadli min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Apa Allah kata? Dan janganlah kamu sangka orang yang mati itu di jalan Allah, orang yang syahid yang mati kerana Allah itu, mati kerana memperjuangkan agama Allah itu mati. Sebenarnya mereka tak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, bahkan mereka hidup di sisi Allah, mendapat nikmat daripada Tuhan mereka. Allah kita atas permintaan apa tadi? Abdullah bin Amr. Allahu Akbar, tuan-tuan. Lagi Allah kata apa? Dan mereka bersukacita dengan kurniaan Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara orang-orang yang sedang berjuang, yang masih hidup di atas muka bumi. Inilah berita gembira yang mereka khabarkan kepada orang yang masih hidup. Tak nak jihad ni, tak nak jihad ni. Ni sahabat kita yang dulu hidup zaman Nabi, meninggal syahid, dia mati syahid, suruh Allah khabarkan berita tu pada kita. Tiba-tiba hari ni kita nak tinggalkan jihad. Sedangkan jihad Allah tulis 1/3 daripada ayat Quran. 1/3 ayat Quran Allah cerita tentang jihad. Dalam mempertahankan Islam, berjuang untuk Islam. Ni Allah cerita. Tiba-tiba kita kata tak ada jihad. Memang salafi tu. Salafi pun tak macam tu. Zaman banyak jenis salafi. Tak ada jenis salafi je ni. Allahu Akbar. Kita duduk zaman juga kita, tapi tahu semua cerita. Mana jenis salafi, mana jenis sufi, mana jenis wahabi. Wahabi kita tak ada ni sangat. Salafi ni lebih-lebih. Bukan salafi sini, salafi Zimbabwe. Baik. Bila mana datang 70 orang tadi, rombongan yang diketuai oleh Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu ataupun Abu Jabir, mereka datang jumpa Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, apa yang perlu kami nyatakan kepadamu ya Rasulullah? Tanda kami ni nak bersama denganmu wahai Rasulullah. Ni 70 orang yang diketuai oleh Abdullah bin Amr. Apa yang perlu kami nyatakan? Ni golongan Ansar. Lalu Nabi kata, wahai golongan Ansar, kamu kena berbai'ah dengan aku 5 perkara. Bai'ah. Kamu kena berbai'ah dengan aku 5 perkara. Bai'ah. Apa makna bai'ah?
janji, ikat setia. Bila sebut bai'ah, wallahi wa billahi wa tallahi, dengan ini aku Khalid bin Naya, kata gitu, akan mempertahankan Nabi SAW sehingga hayat aku. Sekiranya aku khianat kepada perjuangan Islam, maka laknat Allah akan turun padaku, dan juga seluruh manusia di atas muka bumi akan melaknatku. Itu lafaz bai'ah. Dia mesti wallahi wa billahi wa tallahi, bai'ah. Lalu datang ni golongan Ansar ni, Nabi kata kamu kena bai'ah dengan aku 5 perkara. Pertama, wahai golongan Ansar, kamu kena dengar, kena taat dengan aku waktu kamu rajin atau malas. Dengar, taat pada Nabi, rajin atau malas. Kedua, kamu kena menginfakkan harta kamu, sama ada kamu ada atau tak ada, miskin atau kaya. Waktu nak pakai untuk perjuangan ni, kena infak. Sahabat tuan, buat infak ni jangan cerita. Satu Allah kata, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah kata orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, percaya pada Allah dan Rasul, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Bila mana dia tidak ragu, dia yakin, kemudian dia berjihad bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa. Yakin rezeki datang pada Allah, maka dia akan berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa. Kenapa selalu Allah sebut jihad je mesti dengan nyawa, mesti dengan harta? Jihad je mesti dengan harta, mesti dengan nyawa. Bila jihad mesti dengan harta, mesti dengan nyawa. Kenapa tuan? Sebab Allah kenal makhluk ni. Makhluk dia sebenarnya bakhil. Kata kita ni bakhil tuan. Tak percaya tuan, kalau tuan di masjid hari Jumaat, tabung lalu depan mata, ada jenis orang langsung tidur tu, tabung jalan sendiri. Ada jenis orang letak poket sini, letak duit. Depan sekali duit biru, belakang duit hijau, belakang sikit duit merah, belakang sikit duit oren, belakang sikit duit purple. Agak-agak tabung lalu dia masuk duit warna apa? Biru. Dia masuk duit biru lah. Agak-agak dia letak warna purple. Weh, demam seminggu tak? RM50, 100 kita letak dalam tabung, kita rasa besar. Kalau pergi dekat Aeon, 100 tu kecil tu besar. Aeon mungkin tinggi. Pergi secret dekat sepi kot, habis kata sikit besarnya. Makan satu keluarga, jadi tai. Sedangkan kita masuk tabung jadi apa? Jadi saham kita di wah, bakhil ni itu. Bakhil itu. Bukan orang sini semua bagus. Orang Zimbabwe kan. Nah, pasal tu Allah kata berjihad bi amwalihim, dengan harta. Kamu kena berjihad sebab Allah tahu makhluk dia bakhil. Bagi duit untuk jalan Islam ni bakhil semua. Nak berjuang untuk menegakkan Islam ni, nak bagi Allah Ta'ala. Saya ingat lagi tentang waktu saya pakai baju amal dulu, buat collection dalam ceramah Gang Karung ni. Bila kita keluar balik, tengok ada gelang, oh yang tu memang tawakal ni. Oh, kat gelang apa kita letak dalam kalung, cincin. Selalu yang buat macam tu orang Kelantan tu. Orang Kelantan, bangga sungguh orang Kelantan. Nah, itu ni susah. Tambah harta. Yang kedua dia kata wa anfusi, diri. Bila sebut diri kita, bukan sekadar
sekadar nak berjihad dengan diri ni, pergi ambil senjata, pergi perang. Tak semestinya pergi perang itu berjihad. Itu jihad juga. Salah satu jihad bila mana kita ruangkan masa kita ni, hidup kita, wa anfusi, hidup kita ni dengan masa kita, uruskan masa kita kita biarkan habis dengan Islam atau kita lawan. Kalau dengan Islam, mari duduk dalam masjid, ini juga satu jihad. Sebab apa? Nak lawan hawa nafsu. Kalau tidak, confirm pukul 8 baik duduk rumah ustaz, tengok TV 3, kisah MD Selangor. Ini tidak lagi masuk mari. Tapi kita luang masa untuk agama. Makna kita tidak bakhil dengan masa kita untuk agama. Ruangkan masa tadi untuk agama. Pasal dia kata berjihad dengan harta, berjihad dengan nyawa. Nyawa ni kehidupan, masa kita urus masa kita. Banyak untuk agama ke banyak untuk WhatsApp? Itu. Oh, orang kalau WhatsApp ni tuan, dia boleh duduk 2 jam tempat yang sama, tak lain. Tu buat WhatsApp, belum Facebook. Faham? Baik. Ini yang kedua Nabi kata, infak harta. Ada tak ada kena infak. Miskin kaya infak. Maksudnya tak semestinya banyak. Walaupun sedikit, yang penting ikhlas. Jangan sampai ikhlas. Saya ikhlas RM1 Ustaz, tapi dalam poket RM3,000 ikhlas RM1. Itu tak hidup mesin. Yang ketiga kata Nabi SAW, kau golongan Ansar, kamu kena main peranan dengan Islam ini. Walaupun sedikit, kamu kena main peranan. Walau sikit, main peranan untuk perjuangan, untuk menegakkan Islam. Sebagai orang Islam, main peranan. Ajak orang buat baik, hindar orang buat jahat. Itu main peranan walaupun sedikit. Hari ini kita ada handphone, macam-macam handphone, canggih semua. Note 3, Note 4, Note 5, Note 6, Note 7, semua ada. Kemudian kita internet semua di hujung jari. Dengan adanya handphone, kita boleh main peranan sebagai pejuang. Macam mana? Facebook. Buka Facebook, kita berdakwah dalam Facebook. Facebook tak boleh ustaz, Yahudi. Orang kata Facebook Yahudi. Saya diajar, bila saya ni, kalau dekat Yaman orang panggil guru silat lah. Saya ajar silat dekat Yaman. Ustaz-ustaz ni semua saya kata balik, mu jangan ingat mu ustaz, balik orang tak boleh pukul mu. Sebelum orang pukul kau kena ada persediaan sebelum kena pukul. Sebab kita cakap bukan semua orang boleh terima. Ada orang tak boleh terima, dia sampai boleh nak pukul kita. Jadi duduk Yaman, belajar cakap Hanafi. Cakap Hanafi. Saya belajar dulu waktu anak seorang, anak dulu belajar cakap Hanafi. Dan saya pernah jadi wakil dalam perjalanan silat kebangsaan, wakil wilayah persekutuan. Satu emas, satu perak, satu bangsa. Di Yaman ada 2 orang Arab katam dengan saya. 2 orang Arab. Saya diajar bila mana dalam cakap Hanafi ni tangan kosong, tak ada senjata. Tapi bila mana musuh mari dengan senjata, dengan dalam hati mesti niat senjata makan tuan. Kami diajar itu. Senjata makan tuan. Bila fikir senjata makan tuan, bila mana Yahudi mencipta Facebook sebagai senjata untuk menjahanamkan umat Islam, maka kita gunakan senjata mereka untuk makan tuan. Apa masalah? Ambil Facebook, hantam balik Yahudi. Hari ini Yahudi dia cuba sekat Facebook bila mana banyaknya video yang menunjukkan kezaliman Yahudi di Palestin. Nampak tuan? Kekuatan negara Arab hari ini bila mana menggunakan Facebook. Arab perang saja hari ini. Nyaris-nyaris 2 minggu lepas kami balik, cuma balik terus. Kalau balik terus, saya cakap aku balik terus ni tak mari dah Yaman. Asyik pergi balik kan? Habis masa itu baik di ngaji Indonesia kan? Arab ni rebut tanah pun keluar Kelanshingkok.
AK-47. Peluru panjangnya tuan. Kalau tembak ni 7 kepala boleh tembus. Langsung tu kau tak nak. Nyaris-nyaris 2 minggu lepas, Sana'a diserang oleh Syiah. Syiah yang diketuai oleh Abdul Karim Al-Houthi. Ini nama Syiah Houthi. Nak masuk, dia telah tawan sebelah Sana'a, iaitu Amran, bersama dengan 10,000 tentera, dengan kereta kebal, tank semua yang dapat bantuan daripada Iran. Kewangan datang, ekonomi mereka datang bantuan daripada Saudi. Apa kata Saudi baik? Ini yang saya cakap, Saudi jahat. Lama dah kami tahu Saudi jahat, tapi tak nak kita tahu. Saudi antara orang yang bersekongkol dengan Yahudi. Saudi antara orang yang tidak memberi bantuan kepada Palestin. Saudi antara orang yang menyokong kejatuhan Mursi. Saudi yang bersama dengan Fatah As-Sisi. Saudi yang bersama dengan Syiah, yang memberi bantuan kepada Syiah untuk menjatuhkan kerajaan negeri Yaman. Ini satu-satu yang boleh sebut. Saudi jahat. Anak didikan Amerika, Saudi. Bukan negara Saudi itu, kerajaan Saudi. Itu Saud tu. Rampas kuasa di Saudi pun menggunakan kuasa Amerika. Itu ya, Saudi dia dapat keluarga Saud, dia dapat duduk jadi raja Saudi. Nampak? Orang saja sana. Fitnah di negara Arab, bila mana Barat timbulkan fitnah dengan peperangan senjata. Di Asia, fitnah yang berlaku di tempat kita bila mana Barat menggunakan senjata fikrah, merosakkan fikrah umat Islam. Kita sini fitnah fikrah, di sana fikrah senjata bila mana mereka perang. Marah. Jadi kita, Nabi kata pada golongan Ansar, kamu kena main peranan. Walaupun sedikit, ajak orang buat baik, hindar orang buat jahat. Ketiga. Keempat, kata Nabi SAW, wahai golongan Ansar, kamu kena bangkit, berjanji dalam mempertahankan aku. Cakap dengan orang ni, sama ada orang suka ke, orang tak suka ke, kena cerita tentang benda-benda. Ni Nabi cakap. Nabi suruh kita cakap benda-benda. Orang suka ke, orang tak suka ke, cakap. Yang penting betul. Kemudian yang kelima Nabi sebut, wahai golongan Ansar, kamu kena berjanji kepadaku, berbaikat dengan aku, engkau bantu aku, bantu perjuangan aku, kena bela aku seperti kamu bela diri kamu dan kamu bela ahli keluarga kamu. Bela Nabi. Buat kerja, bela Nabi. Buat kerja. Tuan-tuan, Allah sebut apa? Kita buat kerja ni, biarlah kita buat kerja ni kerana Allah. Jangan kerana kita buat kerja ni menonjol-nonjol diri sebab nak tengok pujian orang. Nah, contoh Facebook tu, keluar satu kenyataan, nak tengok berapa ramai orang like. Nak like tu maknanya dapat pujian. Tak ya. Allah kata apa? Wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah kata, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, beramallah, buat kerja untuk Islam. Bila mana kamu buat kerja, fasayarallahu alaikum, Allah yang akan lihat kerja-kerja kamu. Allah bagi tahu. Tak payah sibuk orang nak tengok ke, siapa nak tengok ke. Tak payah. Allah kata fasayarallahu alaikum, Allah akan lihat kerja-kerja kalian. Wa rasuluhu, Nabi yang akan lihat. Secara otomatik Allah kata wal mu'minun, dan orang-orang mukmin secara otomatik akan nampak kerja-kerja kita. Kalau mereka tak nampak sekalipun, Allah kata apa? Wasataradduna ila alimil ghaib wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Walaupun di atas muka bumi ni kerja kita orang tak nampak, tapi Allah nampak, dan kamu akan aku kembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara. Semua perkara yang gaib yang kita buat Allah tahu. Kemudian
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di padang mahsyar besok, di akhirat besok, Allah yang akan tunjukkan semua amalan-amalan kita. Allah akan letak, Allah akan terangkan, bagi tahu kepada semua manusia di padang mahsyar, ni dia yang buat kerja Islam ini. Allah tunjukkan balik. Jadi kita buat kerja tak payah sibuk orang tahu. Allah tahu cukup. Ni kadang-kadang nak menonjol. Menonjol power sangat kan. Power Ranger. Dan kadang-kadang tak payah. Yang Allah dah beritahu. Lalu mereka lima perkara yang Nabi sebut tadi, kemudian kumpulan yang datang 70 orang di kalangan Ansar ini, mereka ini balik ke negara mereka, negeri mereka Madinah. 70 orang ni dah habis bai'ah, wallahi wabillahi watallahi kami bersama denganmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Lalu dia balik. Bila balik setelah dia bai'ah 5 perkara tadi, balik ke Madinah. Sampai di Madinah mereka berdakwah. Bila mana mereka berdakwah, akhirnya penduduk Madinah menjadi majoritinya umat Islam. Majoriti umat Islam. Bila mana umat Islam bertambah di Madinah, kemudian Nabi diarahkan untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila mana dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, Nabi bebaskan penduduk Madinah daripada fikrah yang mengarut. Daripada dulunya menyembah berhala, kemudian mereka menyembah Allah. Dulunya fikrah mereka salah, lalu fikrah satu, iaitu akidah kepada Allah. Kemudian dulunya mereka mengikut undang-undang jahiliah. Nabi datang membawa satu undang-undang baru, undang-undang Islam. Lalu ketika itulah Madinah merdeka. Tahu betul merdeka. Sebab apa merdeka? Bebas daripada kejahilan. Kita merdeka. Dan merdeka macam mana? Undang-undang perlembagaan masih lagi dijajah. Nak kata merdeka macam mana? Madinah merdeka, Nabi ikut Sibghatullah. Nabi perintah bumi Madinah Sibghatullah sebagai acuan Allah. Ni Nabi gunakan Al-Quran, panduan daripada Allah. Tahu betul merdeka. Kita tidak merdeka lagi, sebab pemikiran kita masih lagi dijajah. Tuan-tuan, negara kita ni pernah dijajah oleh 4 kuasa besar, betul? British, Jepun, Portugis, Belanda. Kita sebelum ni diwar-warkan kepada kita, di dalam otak kita, di fikrah kita ni, di antara 4 kuasa besar ni, siapa yang paling jahat? Katanya, siapa yang jahat? Jepun. Pertama, Jepun pancung pada orang. Kedua, Jepun ni rampas harta apa semua dirampas. Oi, susahlah hidup zaman Jepun. Jangan tukarlah apa yang ada hari ni. Susah nanti zaman Jepun makan ubi kayu, makan ubi rebus. Kita diwar-warkan gitu, betul tak? Maknanya nak bagi tahu Jepun jahat. Dan British, British baik. Kenapa British baik? Dia beri kemerdekaan. Merdeka, betul. Adakah merdeka dari segi fikrah? Adakah merdeka dari segi perlembagaan? Adakah merdeka dari segi undang-undang? Tak. Merdeka, aku bagi, tapi syarat gini. Tak tahu tak? British antara makhluk yang paling jahat, bapak jahat atas muka bumi. Bapak jahat kalau orang Terengganu panggil. Sebab apa saya kata itu? Baik. Palestin. Dia datang Palestin dengan Yahudi. Tiba-tiba dia deal 2 orang ni untuk rampas tanah Palestin bagi kepada Yahudi. Dalam peristiwa perjanjian Balfour. Pergi rumah orang 2 orang ni datang. Saya dengan Haji Malik datang rumah imam kata, Mijak, Ji, saya nak jual rumah imam ni. Agak-agak imam kata apa? Gila besar ni. Rumah aku dia nak jual kat Haji Malik. Rumah ni rumah aku, nama aku, tanah aku. Tiba-tiba orang lain nak jual pada orang lain. Ni yang British buat. Baik. Kita Malaysia dijajah dengan fikrah
Undang-undang sepatutnya kita dah merdeka menggunakan undang-undang sebagai perlembagaan Islam. Kita tengok gantung. Orang yang kena hukum gantung, orang yang bunuh hukum mati. Mati dia apa dia? Gantung. Kalau betul dia digantung, digantung. Bila mana dia hukum gantung, dalam keadaan dia tergantung tadi, berapa minit dia mati? Berapa minit dia mati dalam keadaan tergantung? Kata 4 minit, 3 minit lah. Ni paling kecil lah. Ada 5 minit lah kata. 3 minit. Kalau walaupun 3 minit, 2 minit sekalipun, sakit lah. Seksa tuan-tuan. Dia keadaan terseksa ni. Tak percaya tentang itu. Betul tak? Terseksa, tergantung, menanggung nak mati ni. Sedangkan Islam kata kalau hukum bunuh adalah pancung. Okey, kalau kena pancung, berapa second dia mati? Weh, tak sempat rasa sakit tuan. Tak sempat nak rasa sakit, mati dah. Mana lebih hidup? Kemudian orang yang telah dipancung, bila dia reda dengan hukuman Islam pancung tadi, maka dia terlepas hukuman di akhirat. Sedangkan orang yang kena gantung, belum tentu dia terlepas. Mana? Inilah mainan British. Dan British mengagihkan umat Islam ini kepada 4 kategori. Ini kerja Yahudi. Pertama, dia buat satu rank, CIA rank, ranking. Pertama, golongan sekular. Sekular ni Islam, ada yang Islam, ada yang tak Islam. Kemudian yang boleh senang untuk dia kontrol, untuk dia arah, untuk minta apa-apa, semua kan sekular. Nah, ini pemikiran Yahudi. Pemikiran, cara undang-undang, semua cara Yahudi. Kemudian yang kedua, kumpulan yang kedua dipanggil kumpulan tradisionalis. Tradisionalis ni selalunya jumhur. Dia khayalkan manusia ini dengan zikir, khayalkan manusia ini dengan qasidah, khayalkan manusia ini dengan benda-benda furuk, bergaduh tentang benda-benda kecil, benda-benda khilaf ni, dia bergaduh benda ni. Kunut tak kunut, bayar kunut, kalau kunut karam, kalau tak kunut karam, tak sah sembahyang. Apa kata? Aku dekat Yaman tak pernah kunut tentang sembahyang malam subuh. Mana ada kunut? Melainkan bila mana kita buat kunut nazilah. Kunut nazilah bukan subuh saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, 5 waktu kunut nazilah. Tak masalah. Oh, ustaz ni wahabi ni. Dah. Lepas tu kita bergaduh benda-benda yang khilaf. Wudu, suami isteri batal tak batal. Benda khilaf kan. Allah. Saya duk habiskan benda ni sekarang ni, benda 4 mazhab ni. Tengah habis benda ni. Paling pening kepala kita fikir ni. Saya cakap tuan-tuan, sembahyang subuh, solat subuh. Sebelum kita solat fardu subuh, kita ada solat sunat sebelum subuh tak? Solat sunat tu, solat sunat yang dituntut. Setengah ulama kata sampai wajib. Wajib pada kena buat. Solat sunat sebelum subuh, solat sunat yang betul-betul memang dituntut subuh. Tiba-tiba kita datang lambat, tak sempat solat sunat, terus sembahyang subuh. Baik, terlepas kita nikmat tu, wajib tu, keistimewaan yang dituntut tu. Dan macam mana nak balas? Boleh tak kalau saya sembahyang selepas solat subuh? Boleh. Tak boleh, haram, waktu haram. Kau kata itu waktu haram. Lepas solat subuh mana ada solat sunat, waktu haram. Hukum dia boleh, tak payah niat qada pun tak pun. Selagi mana adanya waktu subuh. Jangan pergi solat sebelum subuh waktu pukul 8. Memang tak boleh. Itu subuh gajah yang orang ni. Kalau dah terjaga pukul 7.30 ustaz, sembahyang subuh je lah, tak payahlah solat sunat. Itu dah luar pada waktu subuh. Maknanya kita tak payah solat sunat dah. Solat sunat tu bila mana waktu subuh masih ada. Dalam waktu dia boleh. Kita tapi Malaysia tak buat benda tu. Tak. Kita tak praktikkan benda tu. Nanti orang kata sesat lah apa fitnah macam-macam.
Walhal di Yaman memang buat. Dia dah tertinggal 1 rakaat. Kan? Habis solat subuh dia 2 rakaat. Dia tertinggal 1 rakaat. Lepas tu dia balas di 1 rakaat. Habis salam-salam dia pergi belakang dia solat sunnah tadi. Besar. Terduk gaduh lah ni. Ini golongan dipanggil tradisionalis. Menghayalkan manusia dengan benda buruk. Tinggal jihad, tinggal nak tegakkan Islam, tinggal nak berjuang, semua tinggal. Ini golongan kedua. Golongan ketiga yang dibuat oleh CIA rank. Golongan ketiga dipanggil modernalis. Modernis. Itu. Golongan yang moden. Maksud, aku Islam, aku berjuang Islam, tapi dalam masa yang sama aku terima cara barat. Terima cara barat, terima cara pemerintahan barat, terima apa yang barat nak buat, kita terima. Dia menjadi matlamat menghalalkan cara. Nak kejar matlamat, segala cara walaupun barat suruh, setuju. Yang ini dipanggil modernis. Nah, yang keempat dipanggil fundamentalist. Fundamentalist ni golongan yang jelas, fikrahnya jelas. Dia ni nak tegakkan semata-mata kerana Allah, nak tegakkan Islam, nak tegakkan hukum Quran, nak tegakkan hadis. Dan mereka ini ditadbiyah, kemudian mereka berdakwah dan mereka bersiasah. 3. Tadbiyah, dakwah, siasah. Mereka ni duduk dalam lingkungan fundamentalis. Dan fundamentalis ni dalam kajian mereka sentiasa bersendirian. Sentiasa bersendirian. Walaupun mereka awal dia boleh ta'aluf, tapi last kali dia akan bersendirian. Faham ni? Nampak ni suasana ni? Yahudi buat akhirnya 3 ni, sekolah tradisionalis, modernis ni akan bergabung menghentam fundamentalis. Fundamentalis ni akan sentiasa bersendirian, akan dihentam walaupun rakan. Nampak tak ini? Ini bukan buat-buat cerita, ini kisah benar. Apa yang dicerita orang dulu, anda cerita balik sekarang supaya kita nampak suasana hari ini. Inilah kerja siapa? British. Merosakkan umat Islam. Bukan kerja kita, kerja British. Cuma orang tak sedar ni kerja British. Jadi British baik ke jahat? Jahat, bapak jahat. Bapak jahat. Macam mana merdekanya Madinah? Madinah merdeka, Nabi merdekakan dari segi fikrah, dari segi hatta, dari segi akidah, dan seluruhnya dari segi perlembagaan. Semua Nabi merdekakan bila mana mereka mengikut sifat Allah. Ini golongan Ansar. Habis. Allah kata wasabiqun al-awwal minal muhajirin wa ansar. 2 golongan. Dah kita boleh tak duduk dalam kumpulan muhajirin ni? Tak boleh. Kita boleh ke duduk dalam kumpulan Ansar? Tak boleh. Kita bukan golongan berhijrah, bukan golongan yang sambut Nabi di Madinah. Dah macam mana kita nak jadi macam Noah ni? Allah sebut golongan yang ketiga dalam ayat tu. Walladzina tabauhum biihsan. Allah kata 2 golongan tadi dah cantik dah. Kedudukan dia cantik dah. Dah golongan kita hari ni takkan macam mana? Dia orang tu dah cantik, kita tak cantik lagi. Allah kata walladzina tabauhum biihsan, dan mereka-mereka golongan-golongan orang-orang yang mengikut mereka. Ikut cara mereka, ikut kedudukan mereka, ikut dakwah mereka, ikut perbuatan mereka, ikut perjanjian mereka, ikut perjuangan mereka. Ni golongan walladzina tabauhum biihsan, golongan yang bersama dengan 2 golongan ni. Allah bagi alternatif kat kita. Allah bagi peluang kat kita nak dapatkan seperti darjahnya golongan muhajirin dan ansar. Wala. Allah bagi peluang kat kita. Nak ke tak nak ambil peluang? Itu je. Nak jadi macam golongan muhajirin boleh. Kita Allah sebut walladzina tabauhum biihsan, golongannya bersama dengan mereka. Bila mana 3 golongan ini, golongan pertama muhajirin, ansar, kemudian golongan-golongan yang ikut cara mereka,
Allah kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha ke atas mereka, mereka redha ke atas Allah. Maksud redha dengan Allah ini, kita terima segala yang Allah perintah ke atas diri kita dengan redha. Redha. Allah kata bila mana redha-Nya Allah ke atas mereka, mereka redha ke atas Allah. Kemudian Allah kata wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Maka golongan-golongan ini Allah kata aku janjikan kepada mereka dan dijanjikan kepada mereka syurga, taman Firdaus yang mana di dalamnya ada sungai yang mengalir di bawah. Dan kita kalau sebut sungai ini tuan, selalu orang sebut sungai madu, sungai susu, sungai arak. Ya, sistem itu. Baik, madu ni tuan. Kenapa Allah buat sungai madu? Madu yang paling original adalah madu yang dibawa balik isteri marah.